Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hari ini bersama dengan saya, Cikgu Zahid, akan mengajar kamu sejarah tahun 4. Okey. Semua dah sedia ya. Okey. Keluarkan buku teks masing-masing, buka muka surat 6. Okey. Okey, kalau semua dah buka, kita tengok surat 6 ni. Okey. Minggu lepas kita belajar tentang pengertian sejarah kan, tokoh-tokoh sejarawan. Okey. Kali ni topik ni adalah tentang sumber sejarah. Okey, apa itu sumber sejarah? Sumber sejarah ni untuk mendapatkan maklumat tepat tentang suatu peristiwa yang telah berlaku. Okey. Dari sumber sejarah ni dia terbahagi pada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Okey. Sumber primer ni macam sumber utama. Sumber sekunder ni adalah sumber yang sumber yang dihasilkan daripada sumber asal. Maksudnya macam sumber primer ni, tapi dia ambil secara penulisan dia. Dia tulis semula daripada sumber primer. Contohnya lah buku Sulalatul Salatin kan. Buku Sulalatul Salatin tu ataupun Hikayat Antuah tu, yang asal dia tu itu sumber primer kan. Tapi bila sumber sekunder ni, orang tu tulis balik kajian tentang Sulalatul Salatin, Hikayat Antuah. Macam maksudnya sumber sekunder ni diambil daripada sumber asal, sumber primer tadi. Okey. Itu sedikit lah tentang sumber sejarah. Okey. Kita tengok sumber primer ni. Okey. Sumber primer dikenali sebagai sumber pertama. Okey. Sumber pertama ataupun sumber utama. Sumber primer ni dia bentuk asal dan belum diolah. Maksudnya belum diusik langsung. Dia memang asal. Suci daripada diusik manusia. Tapi dia ada yang telah terjejas akibat bencana ataupun udara, ataupun tertimbus dalam tanah, ataupun akibat nanai. Itu tak apa. Tapi kalau diolah oleh manusia ataupun diubah oleh manusia, itu bukan sumber primer. Itu sumber sekunder. Ingat sumber primer ni adalah bentuk asal dan belum diolah. Kalau jumpa, contohnya duit, okey, kita tengok gambar pertama tu. Kita bagi contoh. Gambar pertama fosil tu. Okey. Contohnya fosil tu jumpa dalam tanah. Okey. Lepas tu orang jumpa, dia ambil. Okey, itu adalah sumber asal. Tapi kalau orang tu dia ambil fosil tu, tulang tu dia ambil, dia buat tukul ke, buat pisau ke daripada tulang tu, itu dah tak jadi sumber asal lah, sebab dah diubah oleh manusia. Okey, apa itu fosil? Cikgu cakap tadi pasal fosil tu kan. Fosil ni tinggalan tumbuhan ataupun haiwan yang terawet. Okey, tahu kan dinosaur? Okay, dinosaur selalunya kita tengok tu tulang-tulang kan kat museum kan. Itu adalah fosil. Dia adalah tinggalan tumbuhan ataupun haiwan. Okay, sama selalunya tulang lah. Kalau macam gambar ni, gambar apa ni? Ini gambar ni gambar siput, cengkerang siput. Ini gambar cengkerang siput. Cengkerang siput. Siput apa tak tahulah kan. Okey. Fosil ni selalunya dijumpa daripada bawah tanah. Dijumpai di bawah tanah ataupun di bukit-bukit. Okey. Selalunya orang arkeologi lah yang korekkan tanah ni, cari gali. Dan adalah cara-caranya untuk menjaga, memelihara fosil tersebut lah daripada rosak.
Nanti bila jumpa fosil tu selalunya akan dibawa ke museum untuk dijaga, dirawat, dipelihara sebelum ditayangkan kepada orang ramai. Okey, tengok nombor 2 ni. Ini gambar sebelah ni. Gambar ni buku ni, manuskrip. Okay. Manuskrip ni selalunya daripada tulisan tangan orang-orang lama. Itu manuskrip. Tulisan tangan orang lama dia buat macam buku lah ataupun jurnal. Contohnya Hikayat Hantuah Sulalatus Salatin. Okey. Sebelum ni dah pernah belajar tentang pasal Hantuah kan. Dan Sulalatus Salatin kan. Jadi Hikayat Hantuah tu sebenarnya diambil daripada manuskrip ataupun tulisan tangan. Daripada sejarah-sejarawan ataupun pencatat-pencatat manuskrip pada zaman dahulu. Jadi manuskrip ni memang adalah asal, bukannya orang lain jumpa tambah tulis suka hati je kat muka surat belakang. Itu tak boleh. Itu dah merosakkan artifak tersebut, merosakkan manuskrip tersebut. Okey, tengok bawah dia, shilling. Okey, duit shilling. Itu adalah duit shilling. Duit shilling ni dikategorikan sebagai artifak. Okey, artifak ni hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Okey, apa-apa buatan manusia waktu zaman dahulu dijumpai, itu adalah artifak. Contohnya waktu zaman Maharaja Cina dulu, orang jumpa mangkuk jamban tempat Maharaja Cina dulu buang air. Tapi benda tu dah lama. Dikira apa? Artifak kan, sebab dia memang buatan manusia, tapi itu adalah tempoh masa yang lama, peristiwa lampau, dijadikan sejarah. Tengok mangkuk jamban pun dijadikan artifak. Artifak ni buatan manusia yang dah lama, bukan yang zaman-zaman sekarang ni moden. Dia dah memang dalam contohnya beratus tahun dahulu, ataupun 50 tahun ke atas lah. 50 tahun ke atas ataupun 100 tahun ke atas. Okey, boleh ya. Okey, tengok seterusnya. Ini adalah dokumen rasmi. Okey, dokumen rasmi ni mencatat tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Dokumen rasmi ni selalunya kalau yang lama-lama ni tulisan orang putih lah, orang pegawai British yang buat selalunya dokumen rasmi. Kalau yang pegawai-pegawai Melayu ni, ada yang guna tulisan berangkai. Kalau kamu perasan, tulisan orang dulu orang Melayu memang tulisan berangkai cantik. Okey, kalau dalam buku mungkin tak nampak, cikgu try zoom dokumen rasmi ni. Nampak, boleh zoom kan. Alah, maaf ya. Kesilapan teknikal. Okey. Nampak. Tengok tempat ni, Perlis. Tempat dia dah begitu daripada Perlis. Besar pula jadinya sebab zoom kan. Tahun bila tu? Tahun 7 Februari 1946. Lama kan. Dalam 50 tahun lepas lah, hampir 50 tahun. Okey. Nampak ini tulisan ni pakai apa? Nation typewriter. Macam tu. Yang bawah dia ni, itu adalah tulisan tangan. Nampak tulisan tangan orang dulu, cantik kan. Tulisan berangkai. Cikgu tak faham dalam bahasa Inggeris kan. Tapi yang pasti dokumen rasmi ni tentang apa ni, assistant engineer, pasal engineer kot. Water supply. Nampak ni pasal water supply, supplement water supply. Okey.
Kalau dalam buku mungkin kita tak nampak. Cikgu pakai handphone ni bolehlah zoom kan. Nampak kan. Itu adalah contoh dokumen rasmi. Okey. Selalunya apa-apa surat lama, itu pun dikira dokumen rasmi. Berkaitan dengan pentadbiran ke pentadbiran zaman dulu. Okey. Kalau nak tengok contoh-contoh manuskrip ni, bolehlah scan QR code ni ya. Okey. Tengok seterusnya. Sumber sekunder. Okey, sumber sekunder ni penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Macam cikgu cakap tadi lah. Kalau sumber asal tu tak boleh diolah kan. Benda tu asal kan. Itu adalah sumber premier. Jadi sumber sekunder ni penulisan dihasilkan daripada sumber asal. Okey. Contohnya buku, majalah, risalah, akhbar, surat khabar lah. Ini zaman-zaman moden punya. Nampak? Boleh buku, majalah, akhbar, risalah ni. Okey. Kalau akhbar zaman dulu pun dikira sumber sekunder ya. Sebab dia penulisan orang yang type. Dia, walaupun dia cerita tentang zaman lampau kan, tapi dikira sumber sekunder. Boleh ya. Risalah ni macam pamphlet lah. Ataupun kalau kita pergi museum ke, pergi mana-mana kan dapat risalah. Pergi zoo ke, pamphlet. Okey. Pamphlet tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu risalah. Majalah ni macam majalah sekolah, majalah apa-apalah. Majalah tentang artis ke. Buku ni buku-buku ilmiah ke, novel ke, itu adalah sumber sekunder. Tapi novel tak boleh guna sumber sekunder ya. Maaf ya. Novel tak boleh guna sumber sekunder sebab novel bukan bahan ilmiah. Buku-buku ilmiah boleh. Sebagai sumber sekunder untuk rujukan maklumat sejarah. Okey. Boleh ya. Apa-apa yang sumber sekunder yang berkaitan untuk maklumat sejarah, itu dikira sumber sekunder ya. Yang tak ada yang berkaitan dengan sejarah tu, bukanlah di kategori sumber sekunder. Okey. Okey. Boleh faham ya tentang sumber sejarah ni dari dua, premier dan sekunder. Okey. Kalau faham, cikgu teruskan ya. Okey. Termasuk tentang kaedah penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah ni ada 3 kaedah tau untuk dapatkan maklumat sejarah. Kaedah arkeologi, lisan ataupun bertulis. Okey, sumber dengan kaedah ni lain. Sumber tu untuk kita dapatkan maklumat, macam contohnya daripada barang-barang. Itu sumber mana kita dapatkan maklumat sejarah tu. Kaedah ni cara kita nak menyelidiki sejarah. Cara, kaedah ni cara, metod. Okey. Itu cara dia adalah menggunakan lisan. Lisan ni cakap. Arkeologi ni proses daripada cari gali. Proses cari gali. Dan bertulis. Bertulis tu inilah macam penulisan orang-orang macam Profesor Emeritus punya tesis, jurnal. Itu adalah daripada kaedah bertulis. Okey. Kita tengok kaedah arkeologi. Arkeologi ni proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ni dilakukan melalui proses cari gali, ekskavasi. Ekskavasi ni cari gali lah. Contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Kulit siput macam cikgu tunjuk tadi kat atas kan. Itu adalah kulit siput yang tadi mana. Ni sumber premier ni. Okey, kalau arkeologi ni selalunya memang sudah pastilah sumber premier. Okey. Kita tengok gambar tu. Pertama. Cari gali dekat Sungai Batu, Kedah. Siapa pun dah pergi.
Kalau siapa pergi Kedah nanti bercuti lepas PKP boleh lah cuba pergi tengok Sungai Batu ni. Ajaklah mak ayah ya. Dia tempat pembuatan besi waktu zaman dulu. Okey. Perak Man, nama gambar kedua tu, rangka tu Perak Man. Di Lenggong Perak. Kenapa dipanggil Perak Man? Sebab dia jumpa di Perak. Dia besar tulangnya. Boleh kalau kamu pergi Lenggong, pergilah muzium Lenggong. Cikgu tak pasti yang original di mana, tapi rasanya waktu cikgu pergi dulu tu bukan yang original, dia replika Perak Man. Okey. Selain tu, bidang arkeologi maritim. Maritim ni bawah air tau. Bawah air ni untuk dapatkan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contoh dia bawah air apa? Kapal karam, bekas kapal karam, kapal terbang. Kalau terbang yang dalam bawah laut kan, terbabas kan. Struktur purba dan artifak. Okay, struktur purba ni selalunya macam-macam patung ke, ataupun kota-kota lama. Artifak ni selalunya artifak macam tebika lama, duit-duit lama jumpa bawah air. Selalunya cikgu nak beritahu, kalau sumber bawah air ni tak boleh bawa naik atas, tak boleh bawa ke darat. Dia akan kekal di situ. Sebab apa? Tak nak merosakkan artifak tersebut. Sebab tu dikekalkan. Sebab tu dalam gambar ni nampak dia buat penghalang ni. Selalunya dia akan jaga artifak tu di bawah air. Okey, macam mana nak cari tu? Dia kena scuba diving. Nampak tu. Masuk dalam air ke dasar laut. Tu kena orang yang pakar lah. Okey. Boleh ya? Okey. Seterusnya kaedah lisan. Kaedah lisan ni untuk dapatkan maklumat melalui temu bual. Okey, temu bual. Temu bual ni macam kita bertanya dengan orang tu bagi maklumat sejarah berdasarkan pengalaman dia. Orang sumber panggilnya. Okey. Orang sumber ni, orang kita temu bual ni selalunya terlibat dalam peristiwa sejarah. Contohnya, kamu nak temu bual tentang tentang sejarah SK Serintan, kamu dapat tahu, contohnya lah, cikgu bagi contoh lah, cikgu Din kan. Cikgu Din tu antara orang lama SK Serintan, orang yang pertama waktu tertubuhnya SK Serintan. Dia tahu tentang sejarah SK Serintan waktu mula-mula tertubuhnya sekolah. Jadi kamu pergi temu bual dia, tanya tentang sejarah SK Serintan. Jadi cikgu Din tu dikirikan sebagai orang sumber. Okey. Selalunya orang sumber ni orang-orang yang lama lah, yang terlibat dengan peristiwa lama. Contohnya lah, waktu kamu tua nanti kan, generasi baru akan datang, tanya sejarah apa tentang COVID. Jadi kamu dah merasai sejarah waktu COVID kan di Malaysia kan, masa PKP macam mana rasa sekolah, dah lama tak sekolah. Itu pengalaman kamu tu, peristiwa kamu nanti akan disampaikan kepada generasi akan datang kalau kamu ditemu bual. Okey. Boleh ya? Okey. Langkah pertama, kenal pasti orang sumber. Kita kena tahulah siapa orang sumber tu ya, dan sediakan soalan terlebih dahulu lah. Siapkan soalan awal-awal sebelum tanya orang tu. Nanti senang lah nak bertanya. Okey, langkah kedua, temu bual dan rakamkan perbualan. Okey, bila kamu dah jumpa orang sumber ni, nak temu bual, nak sesi soal jawab, kamu kena rakam tau. Satu, kena rekod suara.
Satu lagi kena rakam video. Dan satu lagi kena tangkap gambar. Sebagai buat apa? Sebab sebagai bukti tau. Menyimpan data. Itu dalam langkah ketiga lah tu. Menyalin rakaman, menyimpan data, membuat penulisan. Itu sebab kita kena rakam. Okey. Boleh Okey, yang terakhir adalah kaedah bertulis. Kaedah bertulis ni proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Dia peroleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Okey. Nampak gambar ni, lukisan pada dinding gua Tambun. Okey, ini adalah siapa yang pandai tafsirkan lukisan ni memang hebat lah. Ni selalunya dapatkan maklumat ni memang orang yang pakar dalam lukisan dinding gua. Okey, kayu, batu. Kadang-kadang orang-orang zaman prasejarah. Zaman orang prasejarah buat lukis dinding ke gua, kayu, batu. Okey. Bahan bercetak tu bahan penulisan lah, penulisan orang-orang akademik macam profesor, perusahaan emeritus, tesis. Okey. Baiklah. Jadi daripada tiga langkah ni selalunya tak kisahlah kamu nak guna kaedah mana untuk dapatkan penyelidikan sejarah, asalkan dia berkesesuaian untuk kamu mendapatkan maklumat. Okey. Contohnya kalau kamu rasa kamu nak senang guna kaedah lisan, temu bual, kamu jumpa orang tu, guna kaedah lisan. Kalau kamu nak guna kaedah bertulis, guna kaedah bertulis. Ikut mana yang berkesesuaian dengan kamu. Okey. Kalau kawasan kamu, kalau skop kajian kamu tak ada kaedah arkeologi, jangan ambil kaedah arkeologi. Ambil yang berkesesuaian. Okey. Boleh faham Okey. Kalau macam tu, cikgu habiskan pengajaran PDPR pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.